Okey, Masya-Allah. Okey, sebelum kita mula kita punya pengenalan, mari saya share dulu kita punya intro insya-Allah. We hope to work together and bring Sabah up to higher heights. Thank you for your donation. Dalam lawatan ini, Ketua Menteri turut menerima bakul makanan sumbangan syarikat Forever Living untuk diagihkan kepada penduduk sekitar Tuaran yang terjejas pendapatan akibat COVID-19. Okey, Masya-Allah. Itulah intro kita. Walaupun dalam keadaan kegawatan, boleh dengar kan? Boleh dengar tak? Kalau dengar tekan 111. Masya-Allah. Maka kita masih boleh buat kebaikan. Masya-Allah. Okey. Subhanallah. Alhamdulillah speaker kita pun dah sampai kan. Nak tanya speaker kita, Masya-Allah, kita kenalkan dulu. Malam ini jemputan, Masya-Allah. Okey, nama ustaz kita ni Ustaz Muhammad Sufian bin Farid, Muhammad Farid. Lepasan Madrasah Miftahul Seri Petaling, Kuala Lumpur 2003. Bidang Bahasa Arab dan Pengajian Agama Islam. Okey. Kemudian bekerja sebagai ustaz selama 14 tahun dengan gaji yang tidak melebihi 1,700. Beliau tidak pernah melibatkan diri dalam apa bidang bisnes dan tidak berminat untuk jadi peniaga. Bayangkan, macam mana boleh tiba-tiba jadi jutawan? Okey. Di atas masalah kesihatan, selama bertahun beliau diperkenalkan dengan aloe vera gel, botol kuning tu, dan artiksi oleh upline beliau, senior manager Ustaz Haris. Dan beliau teruja dengan kebersanan produk lalu mendaftar sebagai ahli November 2016. Okey. Setahun sebagai pengguna,
pada akhir 2017 beliau memulakan bisnes beliau dengan 5 sisi lah sehingga sekarang 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 5 tahun dah Ustaz ni. Okey. Jadi pada November 2018 merasakan income yang tidak cukup untuk anak-anak dan keluarga, beliau memberanikan diri minta cuti tanpa gaji. Swing, full swing. Sekarang mengajar tanpa mengambil gaji daripada madrasah. Setelah setahun tu dia buat swing forever. Dengan income tu sekarang dia tak harap dah gaji daripada madrasah. Alhamdulillah kini sudah menerima bonus daripada Forever Living dengan 5 angka. 5. Kalau ada 6 jadi saya mungkin 6 juga kot. Okay, dan telah membeli sebuah kereta pertama dengan bonus recap. Telah membeli sebuah rumah di Bandar Baru Bangi. Masya Allah. Okay, pencapaian beliau. Senior Manager F2D Level 1 EMR 2019 Bahamas, CBM 2019 Sydney, CBM 2020 Sydney, latest LCM 2020 BO International. Okey, Masya Allah. Jadi bukanlah halang speaker kita ni, tak sampai pun 10 tahun lagi. Dah banyak pencapaian beliau. Jadi saya yakin tuan-tuan, puan-puan yang ada di sini akan sampai juga. Dengan syarat kita tu je. Trust the process. Dengan kita punya usaha, doa kita, ikhtiar kita, insya-Allah kita akan sampai. Okey, nak tanya Ustaz. Ustaz share pakai slide Ustaz kan? Okey, jadi insya-Allah tanpa kita hargai masa tu, kita persilakan kita punya LCM Ustaz Muhammad Sufian untuk teruskan dia punya penerangan, insya-Allah. Suara Ustaz. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masya Allah. Bagi sikit nombor. Bagi sikit nombor 1. Nak tengok respon. Okey. Semua ada kat sini kan? Jangan ada apa kita kata, jasad di sini, raga di sini, roh di tempat lain. Tak mau macam tu. Okey. Alhamdulillah nampak semua respon. Baik. Terbaik ni. Okey. Pertama sekali diucapkan terima kasih kepada kita punya MC kita ataupun kita kata host sebenarnya. Saya ni jemputan kan, host iaitu Tuan Manager Sufian kita. Masya-Allah kerana memberi kesempatan saya berkongsi kepada tuan-puan kat sini. Okey. Jadi pengalaman kita ni bukanlah kita kata hebat mana, tetapi kita berharap mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita bawa dalam diri kita. Okey? Sebab tiap-tiap umat Nabi itu pasti ada kelebihan dia. Nampak tak? Okey, so sebelum tu jelas tak suara saya? Kalau jelas, tulis jelas. Saya takut saya punya ni mic ada gangguan tak? Okey Alhamdulillah. Okey, jadi pada malam ni tajuk dia tu sebenarnya power tu tajuk dia. Kan? The best business tau. The best business tu tajuk dia. Kan? Jadi tajuk tu tepat. Sebab apa? Kenapa kita kata the best business? Kan? Sebab tadi Tuan Sufian dia dah baca saya punya latar belakang. Okey, dia dah baca saya punya latar belakang. So apa yang kita faham? Apa yang tuan-puan faham daripada latar belakang saya? Maksud dia, saya ni bukan minda bisnes tau. Saya bukan orang yang minda bisnes. Saya hanyalah pengguna biasa, berasal daripada orang sakit yang mana di Pelawa. Masa sakit tu, Ustaz Din ajak buat bisnes. Memang kita tak nak. Sampai macam-macam lah. Saya tulis status lah, apalah, aku tak nak. Aku tak nak. Nampak tak? Untuk buat bisnes. Sebab mungkin sesetengah orang, cara kita approach dia apa orang kata,
ada orang dia bila dia punya minat kepada berniaga, bila kita approach dengan nama berniaga, so dia suka. Okey, tapi ada orang yang mana bila dia punya minat, dia tidak minat berniaga, bila kita approach dia dengan duit, bila kita approach dia dengan berniaga, dia akan tolak, dia akan reject. Jadi yang berjaya daftarkan saya untuk masuk dalam Forever Living ni, upline saya lah, Ustaz Haris. Dia just kelakar tau. Kelakar tau. Ustaz Haris ni anak murid saya. Saya mengajar dia dulu dekat Seri Petaling. Saya mengajar dulu. Dia mengaji tahun 2 kitab Kawakib tu dengan saya. Jadi kita mengajar madrasah, masa kita adalah padat. Masa kita sangat padat. Kita rehat kadang tak cukup, dan untuk kita kata kesegaran kita, saya ada satu perangai yang memang dimarah oleh ustaz-ustaz saya zaman saya belajar lagi sampailah saya keluar setahun, iaitu saya kuat minum kopi. Saya kuat minum kopi. Sebab apa? Nak bagi kita boleh tahan tau. Tak mau ngantuk-ngantuk ni. Kalau minum kopi bukan kopi biasa, kopi yang memang das kuat. Jadi kita memang ada, masa saya berumur belasan tahun, saya dah start darah tinggi. Sampailah umur 33 tu dia punya darah tinggi, 30 lebih tu darah tinggi saya dah mula main bekak-bekak belakang leher ni tau. Jadi Ustaz Haris ni, anak murid saya, dia approach saya tu, cara dia memang orang kata bukanlah satu cara yang kita kata hebat, tak. Dia cakap macam ni je, simple je. Tu Ustaz dah tinggi? Ustaz dah tinggi? Ya, saya dah tinggi. Ustaz cuba aloe vera dengan RTC ni. Ramai orang boleh elok dengan ni. Saya tak nak je, percaya tak percaya je, tapi tak apalah, try lah saya cakap. Sebab saya pernah makan produk lain, lepas tu simpan je lah produk tu. Simpan je produk tu. So bila saya makan tu, saya makan produk, apa berlaku? Dalam masa saya rasa, aku boleh mengajar tanpa rehat Aku boleh mengajar tanpa. Kalau tak, saya ni kalau bengkak leher ni, saya akan tidur daripada pagi sampai petang. Jadi maknanya saya boleh mengajar tanpa rehat tu, subhanallah. Bagi saya satu pencapaian yang saya suka. So, apa yang saya buat? Jadi saya terdetik, saya kata kalau tu tengok tu. Sebab kita kan tak nak berniaga. Kalaulah aku berniaga, inilah produk yang aku akan berniaga. Nampak? Datang dalam hati kita macam tu. Jadi mula tengok tadi Tuan Supian dia baca saya punya latar belakang tu, mula buat 5 cc 2017 bulan 10. Nampak? Jadi yang itu pun buat 5 cc, bukan buat 5 cc macam tuan puan yang dekat sini. Tuan puan yang dekat sini hebat. 5 cc push terus. Kan 5 cc terus, recap bonus semua. Kita tak ada. 5 cc tu niatnya sebab apa tau? Aku tak nak kacau duit gaji makan produk. Itu je niat saya. Kalau saya share, saya boleh makan produk free. Kalau saya tak share, saya terpaksa guna gaji saya yang memang tak berapa nak cukup tu untuk beli produk. Jadi sinilah. Maknanya kita buat pun, kita buat pun bukan kita buat attention kita nak berniaga. Dan saya berniaga, Ustaz Din dah terang saya marketing plan, saya tak faham. Sebab bukan otak berniaga tau. Jadi kenapa saya cerita pasal ni? Sebab tuan-puan akan bertemu dengan orang macam saya juga. Faham tak? Takkan tuan-puan akan bertemu dengan semua orang yang tiba-tiba nak bisnes je. Kan? Mesti akan ada juga. Orang yang bila cerita-cerita marketing plan, dia blur, tak faham. Ustaz Din turun ke KL cerita, saya tak faham. Saya dengar je, tak faham. Tapi saya masa tu, saya ada dua perasaan. Satu, pertama saya tak faham. Yang kedua, saya takut. Saya takut, boleh buat ni, boleh buat halal ke? Tu. Jadi, tapi sebab kita mengaji, apa yang kita buat, kita tahu untuk trading produk halal. Okay, untuk trading produk halal. So, saya buat macam tu lah. Saya buat macam tu. Dalam keadaan kita memberi masa tengok dia punya marketing plan.
Jadi bila kita tengok marketing plan, kita tengok okey, kita dah faham dah apa dia punya akad, apa dia punya konsep. Kita kena faham benda tu. Okey? Jadi bila tu barulah. So 2018 lah baru saya buat betul-betul. Tu dia cerita 2018 hujung. Kan baru kita buat betul-betul. Tapi kan dalam masa 2017 tu saya buat 5 sisi sebagai AS. Lepas tu 5 sisi lagi setahun sebagai SV. Nampak? Setahun SV, setahun AS, setahun SV. Tapi apa yang best daripada Forever Living ialah dia boleh tukar satu orang tu. Yang tu saya sangat bersyukur. Nampak tak? Yang itu saya sangat bersyukur. Maknanya dia boleh tukar daripada satu orang yang tidak minat berniaga kepada boleh berniaga. Satu orang yang mana dia sakit, dia sihat. Kan? Jadi yang itulah, itu adalah kita kata pendekatan pertama. Kita kata best Forever Living, pendekatan pertama ialah dia boleh tukar satu orang daripada sakit pada sihat, insya-Allah dengan izin Allah, dan dia boleh tukar satu orang yang tidak minat berniaga menjadi minda bisnes. Kan? Tu pendekatan pertama. Yang lebih lagi, jom kita tengok slide. Boleh saya share slide Boleh dah Ustaz. Right. So slide kita, slide tuan-puan biasa tengok, tapi saya akan tekan mana-mana tempat yang kita nak tekan lah. Dalam sini saya boleh tak saya nak tahu ini ladang. Okey. Dalam sini boleh tak saya nak tahu berapa orang yang pernah apa kita kata yang masih AS? Masih AS. Macam mana saya nak? Okey. Orang yang masih AS. Berapa orang yang masih AS? Boleh tak type me, saya AS, saya AS. Tulis me. Okey, nampak satu, Mirwan. Lagi? Sebab saya nak apa ni, ada benda saya nak tekan tu kalau AS ramai. Lain semua, pangkat lain manager semua. Masya-Allah. Ada 20 orang lagi manager ni semua. Hebat ni. Lain-lain ni semua ada apa? AS, lain semua SV Lain semua SV. Lain-lain ni mana? Tak ada respon ni. AS orang je. Kejap. Lain tak ada Tak dengar. Mana Brian pula? AS? Brian manager bukan? Bukan dah manager ke? Baru nama keluar tadi. Masya Allah. Walaupun kita kata kita dah manager, kita mesti belajar macam AS juga. Okey? Okey. So slide ni saya nak tekan hanya pada tempat-tempat yang tertentu yang menunjukkan best Forever Living. Okey, yang pertama sekali. Okey. Kalau ini slide ni adalah slide kita tanya diri kita kan. Apa pencapaian kan. Tapi sebenarnya dalam Forever ialah dia punya best dia ialah setiap orang tadi tu dengan cara dan sistem yang betul dan istiqomah dia buat, dia boleh mencapai impian dia. Itu the best. Nampak tak? Dan setiap orang tu, okay, dia datang bukan dari golongan tertentu. Itu best. Nampak tak? Dapat sesuatu tak kat situ? Maknanya dia pertama sekali orang yang datang ke dalam Forever Living dengan sistem yang betul, dengan istiqomah yang dia buat, dia capai impian dia. Itu satu. Okey, yang kedua, the bestnya Forever Living ialah orang yang datang dari berbagai latar belakang. Boleh mencapai impian mereka. Itu best Forever Living. Apa yang saya nak bagi tahu kat sini? Kan? Saya nak bagi tahu dekat sini ialah kalau ada tempat lain. Kan? Cuba tengok di tempat lain. Adakah orang yang latar belakang berbeza boleh mencapai impian mereka atau orang yang hanya satu jenis latar belakang saja? Kan? Ada setengah tempat dia hanya memerlukan orang yang bijak. Orang bijak pandai contoh dia. Kan? Yang berjaya tu, yang kaya-kaya je.
yang berlatar belakang bisnes je contoh dia. Tapi Forever Living lah the best business. Kenapa? Kerana ramai orang daripada macam-macam, daripada pengemis, daripada orang yang nak bunuh diri, daripada orang yang hutang beratus-ratus ribu, orang yang hutang berjuta-juta, dia boleh bertukar menjadi jutawan. Nampak? Itu transformasi sebenarnya, transform. Nampak tak? Jadi kita selalu sebut transformasi, transform. Maknanya Forever Living dia punya part transform. Dia boleh tukar. Sebab tu Dr. Rex kan ada dia punya kata-kata tu yang ada setengah orang dia cakap betul ke dia kata. Kan Dr. Rex kata apa? Dia kata percayalah saya boleh jadikan kau kaya, dia kata. Kan? Sebab dia ada satu platform yang boleh transform. Sebab di situlah kita kata bestnya Forever Living. Konsep yang diguna pakai dalam Forever, ciri-ciri yang diguna pakai dalam Forever boleh tukar orang tadi daripada zero kepada hero. Tu transform tu. Transform. Kalau kita fahamlah. So maknanya Forever Living ni dia boleh pergi pada semua orang. Kalau kita ada rezeki, ya contohlah, daripada orang yang sakit pun dia boleh bertukar menjadi jutawan tu. Sebab tu kita jumpa ramai CBM berasal daripada orang sakit. Ramai CBM berasal daripada orang sakit. Nampak tak? Maknanya bagusnya Forever Living ni. Kan? Okey? So tengok ni konsep. Kita kata konsep. Ni adalah 4 kuadran. 4 kuadran manusia mencari rezeki. Kuadran pertama dalam konsep lama belah atas tu. Okey, konsep lama belah atas kiri. Okey? E, employee, dia bekerja. Dia punya konsep adalah menukar masa kepada duit. Dia tukar masa kepada duit. Berapa banyak duit tadi telah ditentukan oleh majikan. Macam mana cara nak kira? Kiralah berapa jam kita bekerja kali dengan berapa hari kali dengan bahagi dengan berapa income yang kita dapat. Kan? Income yang kita dapat. Contohlah kita kata 8 jam satu hari kali 26, so mana 26 hari, satu hari 8 jam, jadi berapa ratus jam tu? Contoh kita berapa ratus jam, kan? Jadi dekat situ kita bahagilah gaji tadi dengan jam tadi. So kita dapatlah jam, satu jam kita berapa gaji kita. Okey? So dekat konsep lama ni yang bekerja ialah kita kata orang yang bekerja, dia punya penghasilan ditentukan. Dia punya penghasilan ditentukan oleh majikan. Okey, yang kedua, konsep lama yang bawah tu. Self-employed, kerja sendiri. Okey, dalam Forever ada tak golongan macam ni? Cuba saya tanya tuan-puan, dalam Forever ada tak golongan yang S ni? ESBI. Ada tak golongan S? Saya nak tengok ni. Ada tak? Boleh kita kesan tak? Dalam Forever ada tak orang yang hanya suka S? Kalau ada, cuba type ada. Kalau tak ada, atau tak tahu, tulis tak tahu. Nampak? Ada tak orang yang mana terlibat dengan S? Dia ni memang S saja. Self-employed. Cepat, bagi respon, tak nampak ni. Masih tak nampak respon ni. Ada tak? Sekejap saya tengok sebelah sini. Okey, tak tahu. Mirwan tak tahu. Ada tak orang yang mana buat Forever Living dia pergi duduk kat S tu? Okey, Mirwan tak tahu. Yang lain-lain saya tanya, ada tak? Ada tak? Kalau ada, tulis ada. Kalau tak ada, tak tahu, tulis tak tahu. Tak tahu. From East. Nama dia? Masya Allah. Tak tahu. Okey, ada. Ada orang yang mana dia buat Forever Living tapi dia duduk dekat S ni. Siapa? Orang yang hanya suka buat sale. Orang yang hanya suka buat sale kerja. Kita tahu sale penting. Okey? Tapi bukanlah sepenuh masa kita hanya sale je. Nampak tak? Jadi orang yang hanya suka sale, dia buka apa? Dia buka booth,
Dia buka, dia sale. Nampak tak? So orang tu dia akan duduk dekat sini. Dia akan duduk dekat S. Jadi walaupun kita kata Forever Living ni konsep usahawan, tapi rupa-rupanya ada orang yang mana dia ambil Forever, dia duduk dekat S. Contoh dia macam mana? Saya mula-mula. Nampak tak? Saya buat 5 cc just nak makan produk. Jadi kerja sendiri. Dan ramai apa kita kata orang yang buat Forever, dia duduk dekat S. Okey, dia fikir okey 5 cc aku selesai tak? Okey, dah selesai. Tu S tu. Siapa yang fikir 5 cc saja, dia duduk di S. Nampak? Dia fikir okey aku dah buat 5 cc, tambahan sekarang dengan booster plan sangat bagus, buat 5 cc, 2 VIP dapat income 1000 lebih. Okey dah, dia kata. Itu S. Nampak tak? Jadi kita dah belajar S ni dia punya orang yang buat sell kan. Dia punya income upgrade sikit daripada E. Betul tak? Kita dah belajar kan? Dia punya income akan upgrade sikit daripada E. E ni kelebihan dia punya E ni dia punya kriteria dia adalah dia buat kerja, masa dan tenaga dia, tetapi gaji ditentukan oleh majikan. Tapi S ni dia ikut dia. Sebab tu dia kata okey aku buat 5 cc je. Dah. Nampak? Dia tentukan. Kalau dia kata aku nak buat 2000 lah, dia buat 10 cc. Nampak tak? Dia kata aku nak buat 3000 lah, dia buat 15 cc. Kan? Tapi kerja dia selling saja. Okey? Bukan kata selling tak penting, selling penting. Okey, tapi kalau kita ada konsep usahawan, kita boleh tukar selling tadi untuk lompat kepada B. Okey, sini saya bagi satu tip tip terutama kepada kita semua. Contoh kan, bila kita terlibat dengan S. Contoh kita teman tim kita untuk belajar bisnes, untuk belajar berniaga, untuk belajar buka booth. Teman tim untuk belajar buka booth. Atau kita buat dropship, buatkan dropship orang. Okey? Kita kena pergi kepada B. Okey, macam mana kita nak pergi B? Orang yang pada S dia nak lompat pergi B. Okey, dia kena upgrade sikit, iaitu daripada dia fikir hanyalah untuk dia punya income. Okey, buat 5 cc dapat 1000, buat 10 cc dapat 2000, buat 15 cc dapat 3000. Okey, dia tukar sikit, dia pergi kepada konsep usahawan. Cara dia ialah dia mula masuk dengan network. Daripada dia sahaja berniaga, dia mula create. Ni Supian ni cakap ni, create dia kata. Saya menghafal cara dia cakap tu. Create dia kata. Tu nampak? Dia punya kehebatan tu. Masuk. Baru jadi kan. Dia kena create. Create orang berniaga. Situlah konsep usahawan. Faham tak? Bukan berniaga seorang-seorang, tetapi create orang mula berniaga bersama dengan dia. Okey, so dia dah jadi B. Okey, jelas tak sekarang S melompat kepada B. Sinilah saya mula belajar masa saya fight pada tahun 2018 bulan 10 saya bulan 11 kan, bulan 11 tu saya dah minta cuti tanpa gaji. Lepas tu saya mula dengar Datuk Desmond punya, barulah saya nampak bila saya dah berfikir untuk fight masa itulah saya bila dengar je Datuk Desmond bercakap, saya boleh faham. Situ. Nampak tak? Rupanya cara dia macam ni, Jadi Datuk Desmond ajar masa tu, antara perkara yang begitu menarik saya ialah dia kata apa? Okey, kalau orang yang berfikir untuk jual S ni, dia akan gunakan masa dia 1 bulan buat 5 cc habis. Jadi kita tukar kepada B macam mana? Okey, ialah 1 hari bulan kita dah settle 5 cc. Okey, kita dah settle 5 cc. Lepas tu 29 hari, 2 hari, 30 hari, kita kena leverage produk kita. Untuk bina rangkaian. Sebab dalam
proses membina rangkaian sangat penting produk. Tak ada produk, jangan cerita bina rangkaian. Kan? Produk tak ada. Kalau minda peniaga, kita boleh kata lagi ambil order. Tapi untuk buat rangkaian, kita kena show produk. Nampak tak? So dalam tu, Datuk Ismail kata, you kena ada produk, lepas tu, kalau kau ada minda jual, kau masih habiskan produk. Fikir habiskan produk. Fikir habiskan produk ni juga masih minda penjual. Sebab tu ada orang takut. Dia takut. Bila dia ada produk banyak, dia takut. Dia kata, ni tak habis jual. Jadi fikir. Sebab tu saya kadang-kadang ada downline. Bila mengadu tu, saya cakap pada dia, apabila anda fikir untuk habiskan produk, anda dalam masalah. Itu namanya anda sedang membunuh perniagaan anda. Faham tak? Mana ada orang fikir untuk habiskan produk? Usahawan dia fikir untuk berkembang. Nampak? Produk tadi dia akan menghasilkan, pertama sekali dia akan menghasilkan network. Dia akan menghasilkan network. So kalau dalam BO International, best dia ialah kita ada sistem bermula daripada plan benih. Bermula daripada plan benih. Kita mula create network. Best forever living, create network percuma. Create network percuma. Bayangkan. Kan? Maksud dia orang tadi berminat, dia daftar RM90. RM90 pun bukan HQ ambil. Tapi balik pada tuan tadi. Makna kita nak create network pun percuma. Nampak? Tu best forever living. Di tempat yang lain, untuk buat konsep usahawan, itu dia orang guna branding tau. Dia orang guna branding. Okay? Contoh kan, dia guna branding, lepas tu dia apa? Dengan branding tadi tu, dia develop franchise. Daripada branding, dia develop franchise. Itu perjalanan mereka. Sebab tu, dia kena, kalau dalam bisnes dia panggil tafawuk, dia kena muncul setinggi-tingginya sebagai satu brand, orang nampak, orang kenal, so orang ada tarikan, so dia buka franchise. Nampak tak skill tu? Dia ada branding, orang kenal, orang datang, so dia buka franchise, so orang pun nak masuk. Franchise, Masya Allah, dia memerlukan ratus ribu untuk buka satu franchise. Nampak? Tapi forever living, dia punya buka dia murah je. Bahkan saya sebut percuma. Sebab apa? Sebab orang tadi berdaftar jadi VIP, dia bukannya bayar kosong-kosong. Dia bayar dapat produk lagi. Sebab tu saya kata create network tu percuma. Umpama dia beli. Contoh, saya datang dekat manager Supian. Saya beli dekat dia. Supian, saya nak beli pada kamu produk sebanyak sekian. Jadi Tuan Supian pun kata, okey, kamu beli, Ustaz beli produk ni banyak ni, Ustaz dapat 30%. Mana saya beli barang tadi tu, saya dapat barang tadi, tetapi dia ada kelebihan, dia dapat network. Nampak tak? Jadi network dia dapat dengan apa? Di tempat yang lain, dia perlu berbayar. Bukan sekadar bayar. Dia perlu, apa? Kalau kita kata, dia perlu tempat. Dia perlu pekerja, dia perlu renovate, dia perlu kos, dia punya apa? Kos awal dia nak ambil produk tu, dia kena ada kos berpusing. Dia kena ada kita kata duit yang berpusing sebagai jaminan, banyak benda lah. Okay? So forever living, the best dia boleh mula daripada zero. Tu best forever living. Dan best forever living ialah orang yang bertindak sebagai majikan. Contoh di tempat lain, dia kena ada duit. Dia kena ada duit nak bayar dia punya pekerja. Dia kena ada duit untuk kita kata, dia nak labur kan, dia nak labur setiap benda tadi tu, dan dia nak bila dia nak berkembang, dia perlukan duit. Tapi dalam forever living, benda tu semua percuma. Iaitu kita leverage Dr. Rex punya. Sehingga apa? Manager Supian dia punya gaji bulan ni. Bukan saya bayar. Walaupun saya upline dia. Dr. Rex bayar. Siapa ada kat sini? Mirwan, siapalah yang ada kat sini? Kan Uwais Korni, Asila, Manager Brian yang ada kat sini.
Asmida, tu semua. Okey? Bila anda buat, bukannya upline anda yang bayar gaji, Dr. Rex yang bayar. Nampak? Dia leverage. Itu uniknya Forever Living. Dia memang disiapkan untuk berkhidmat pada kita. Itu Forever Living. Nampak? So, just kita mulakan network dan dianya percuma. Jadi bila dia percuma, dia boleh libatkan semua orang tak? Dia boleh libatkan semua orang. Dia boleh libatkan seramai mungkin tak? Boleh libatkan seramai mungkin. Orang terpulang. Terpulang. Orang tu nak macam mana dia punya, apa kita kata, keadaan dia. Kan? Macam mana dia punya keadaan dia, dia boleh join kita. Macam contoh, okey, katalah orang tak ada kos. Macam mana kita nak buat? Orang tak ada kos. Ustaz, saya nak VIP. Saya nak VIP. Saya nak 30%, nak 30%, nak. Tapi saya tak ada duit. Macam mana kita nak buat? Adakah kita nak bagi pinjam produk? Jangan. Jangan. Sebab kalau dikebas produk kita tu, bukan kata kita nak sangka buruk kan, tapi segi kekuatan bisnes dia merugikan. Saya pinjamkan produk ni, kau jual lah. Nanti dapat duit kau join VIP. Percuma. No, bukan itu cara dia. Okey? Jangan jadikan amalan meminjam-minjam produk. Bahaya tau. Pinjam-pinjam produk ni bahaya. So, kalau belum terkena tak apa, dah terkena nanti bergaduh. Macam mana contoh dia? Contoh dia pinjam produk orang ni. A pinjam produk B, pinjam produk, tiba-tiba produk tu rosak. Okey, A pinjam produk B. A pun jual pada customer. Kan? Tiba-tiba customer kata, produk you rosak sekarang siapa nak tanggung? A nak tanggung ke B nak tanggung? A kata, aku tak lama pun pegang produk ni. B kata, mungkin cara kau simpan dalam kereta kot. Jadi siapa yang akan tanggung? Sebab tu jaga-jaga pinjam produk ni. Okey, tak ada. Sebenarnya elakkan. Jauhkan pinjam produk. Produk kita pegang, kita jaga. Okey, produk kita jaga. Okey, jadi dalam cerita satu orang dia tak ada kos, dia nak join kita. Macam mana? Kita boleh buat dropship dengan dia. Macam mana nak buat dropship? Mudah saja. Kan? Maknanya kita buka satu package pada orang tadi yang mudah untuk orang tadi jual. Jangan jual semua sebab orang ni dia tak faham. Kami ada 24 produk, tolong jual. Jadi tak. Kan? Jadi kita buka package pada dia. Package ni macam mana? Contoh, package minyak urut kita kata. Package minyak urut pakai apa? Aloe massage. Kan? Package minyak urut kita kata. Aloe massage. Kan? Package kebersihan diri contoh dia. Kita bagi sabun, ubat ketiak, ubat gigi, kan? Benda yang simple je, kita buat package. Jadi bila kita buat package, kita listing supaya dia menjual. Dia menjual tadi bila sampai 2 cc ke 2.5 cc ke, tak kiralah, kita letaklah berapa satu kita kata berapa satu target dia capai, kita bayar pada dia apa yang kita punya perjanjian. Kita nak bagi dia 10% ke, kita nak bagi dia 15% ke, kita nak bagi dia 5% ke, terpulang. Okey. So mana kita deal dengan dia beberapa persen. Okey, contoh, bila sampai kepada limit yang kita minta, so kita daftarkan dia VIP, dia dapat 30%. Nampak? Terpulang dia nak sell terus ataupun lebih baik kita leveragekan dia. Lebih baik kita fahamkan dia konsep usahawan tadi. Kan? Sebab setengah orang dia tak suka konsep usahawan tu, dia suka selling je. Kalau dia suka selling, biar dia selling. Kan? Paling kurang pun kita bagi cabaran kepada dia. Nak suka selling? Okey. Buat sell bulan ni 20,000 cakap dia. Dia suka sell sangat. Kan? Atau buat sell 25,000 saya bagi hadiah. Kan? 25,000 25 cc dia seorang yang jual. 25,000 25 cc. Okey, padu pun.
Dia seorang jual, selling dia. Dah dia suka benda tu. Takkan kita nak larang benda dia suka. Itulah konsep usahawan. Maksudnya kita lorongkan dia ikut suka dia. Saya tak suka ni nak buat konsep network ni, saya tak suka. Okey, kau suka buat selling. Okey. Kau chief target 25,000 sebulan. Sale. Contoh paling cikai. Tapi dia tak akan buat 25,000-nya, dia buat lebih sebab selling terpaksa jual banyak nak dapat untung. Okey. So paling kurang sisi kita jalan. Okey, itu konsep usahawan dan dia percuma, dia mudah, dia boleh buat di mana-mana dan dia boleh buat bila-bila masa. Nampak? Itu unique Forever Living, best Forever Living. Dan yang keempat, Forever Living dia boleh tolak kita kepada investor. Dia boleh tolak kita kepada pelaburan punya bahagian. Bidang yang keempat. Okey? Sebab tu bidang yang keempat ni, invest ni, kalau kita tak ada keuangan yang kukuh, jangan berani-berani buat. Dia kena ada satu, apa kita kata, sungai duit dulu. Cash flow dulu. Barulah dia boleh masuk dalam yang keempat tadi, invest. Barulah. Maknanya kalau kita kata, kita tengok sebab contoh macam pandemik kan. Pandemik. Orang sibuk nak buat hartanah. Kan? Nak buat hartanah. Masa pandemik hartanah jatuh. Dan pemilik hartanah menghadapi masalah orang tak boleh sewa dia punya premis. Nampak? Orang tak boleh sewa dia punya premis. Premis dia rumah kedai ke, kondo ke, yang mana-mana yang kata nak buat invest tu, masa pandemik lah ramai orang lingkup. Sampai kan kita kata satu gegasi pun boleh jatuh tersungkur. Bila dia fikir invest tu jatuh. Tapi sebab itu Datuk Desmond pesan. Dia kata waktu pandemik berlaku, bila kita ada sungai income tadi tu, kita ada apa kita kata cash flow yang sangat kuat tadi tu, kita boleh support kita punya permis tadi. Nampak? Kita boleh support dengan permis. Sebab tu dia kata antara nak masuk pelaburan ni, kita mesti ada cash flow yang sangat tinggi, yang sangat kuat. So di mana nak cari cash flow tu? Di usahawan. Di usahawan Kalau di self employed tak ada. Self employed ni hanya dia tukar apa, dia bekerja dapat duit guna habis. Bekerja dapat duit habis. Kan? Kalau dia tak bekerja duit tak masuk. Tapi dalam konsep usahawan, walau dia tak bekerja duit masuk. Walau dia tak bekerja duit masuk. Dia rehat, dia cuti, dia khidmat ibu apa, dia apa, duit masuk. Itu bestnya Forever Living. Jelas tak setakat ni? Tolong type tengok. Nak tengok jelas ke tak? Tak nampak ni. Respon tu. Alhamdulillah. Ada yang type jelas. Okey? Itu yang beza. Kita kata Forever Living dengan tempat yang lain kan. Hatta orang suka main hartanah pun. Kan? Macam-macam hartanah dia kata kan, hartanah bagus. Tapi Datuk Desmond kata satu je. Kan? Masa kita cerita tentang invest ni, dia sebut satu je. Dia kata bila kamu sebut hartanah bagus, berapa kekuatan kamu untuk beli hartanah tu? Kalau setakat beli satu rumah, itu bukan invest. Nampak? Untuk cash flow, untuk beli banyak rumah, kita kena ada cash flow yang kuat. Sebab tu dalam saya punya kelas, siapa yang masuk kelas Super Ahbab baru ni? Ada tak? Siapa masuk kelas Super Ahbab baru ni? Type saya masuk. Kalau ada lah, kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Ada tak? Supian masuk kan, Mirwan masuk. Okey, apa kita sebut? Contoh kan, kalau kita nak buat lah, kita nak invest untuk akhirat kita. Kan? Kita nak beli rumah wakaf untuk Quran. Kita nak beli rumah wakaf untuk hadis. Wakaf untuk hadis maksud dia wakaf untuk pengajian hadis, wakaf untuk pengajian Quran. So kita nak invest untuk akhirat kita kan. So kita kena ada satu apa? Jaminan yang bank nak tengok dalam duit dalam bank kita. Dia nak tengok satu amount duit berapa juta contoh dia. So kita beli beli untuk mereka ni. Okey? Jadi dia perlukan kita kata orang kata nak tengok. Orang bank tu nak tengok. Tu je. Jadi boleh kita masa tu kita boleh buat untuk akhirat kita, saham akhirat kita. Nampak? Jadi konsep usahawan tu
Dia boleh bukan sekadar usahawan dunia, tapi kita jadi usahawan akhirat. Nampak? Jadi kita simpan duit satu amount tadi yang menjadi satu jaminan, dia orang tengok, dia orang boleh terima, so kita boleh beli rumah untuk kita wakafkan untuk Quran. Ini cerita wakaf, kita beli wakaf, kita nak buat rumah akhirat terus. Kita beli dan wakaf rumah akhirat terus. Okey? Bukan sewa lagi kan, nak beli terus akhirat semua. Nak pergi duduk sana. Contoh Alright. So kita tengok lagi, terus lagi. Kita cari dalam GEP ni banyak lagi. Ni unik. Okey. Kita tahu tadi konsep usahawan kan? Konsep usahawan dia boleh melahirkan jutawan. Konsep usahawan melahir jutawan. Ni MLM mencipta jutawan. Dalam 500,000 millionaires, orang-orang yang jutawan dekat US, 20%, mana 100,000 orang terjadi, mana kita kata capai level jutawan tadi dengan MLM. Nampak? Tu konsep usahawan. Dan dia mudah. Dan 500,000 millionaires tadi semua berada dalam konsep usahawan. Dia tak ada self-employed jadi jutawan, tak ada. Okey? Dia tak ada, self-employed pula. Dia tak ada employee. Employee kerja je, kecuali kalau memang kerja dia banyak, kerja dia memang gaji dia juta, macam siapa? Kita jumpa siapa? Dr. Zul. Dr. Zul. Masa saya buat program dekat Kuantan tu, jumpa Dr. Zul. Tu suami Dr. Adibah. Kenal kan Dr. Adibah? Yang selalu bagi talk kat kita tu. Dr. Zul. Dr. Zul, dia punya income tahunan dia lebih 1 juta tau. Income daripada dia punya doktor. Kan? Tapi dia cerita kenapa dia join Forever Living, sebab dalam Forever Living dia boleh dapat masa. Masa tadi. Kalau dia di luar, dia dapat income tu 7 angka juga. Tapi dia punya masa, Masya Allah. Nampak? Dia punya masa tu, Masya Allah. Kan? Dalam Forever, kamu boleh dapat juga masa, dia boleh dapat juga income tu, tapi masa pun boleh dapat juga. Nampak? Tu kelebihan dalam Forever Living. Itu bukan saya cakap tu doktor cakap tu. Kan? Sebab kita tak ada pengalaman tu. Mereka lah orang yang ada pengalaman tu. Sebab tu, tim Dr. Adibah ni walaupun dia bukannya pegang kuat dalam dia punya konsep banyak pada pengguna tau. Dr. Adibah. Nampak tak? Dia punya pengguna cukup ramai. Tapi dia dah sampai 2,500 cc kan? Dia dah sampai kan 2,500 cc untuk tahun ni. Nampak? Dia punya pengguna. Dia macam use lidah pada tahun pertama dengan kedua dia kan. 5,000 cc pengguna je. Macam mana tu? Dia sampai ke situ. Okay, unique Forever Living. Best Forever Living. Dia best dalam 3 benda ni. Dia best dalam syarikat, dia best dalam produk dan dia best pada marketing plan. Okay. Best syarikat dia ialah yang kita selalu baca tadi, yang selalu kita dengar tu, 1978, 160 buah negara, ramai pengedar dia, lebih 10 juta orang. Dan dia melahirkan jutawan. Ini testimoni yang kita kena pegang. Kita kena pegang. Orang tanya kenapa kau pilih Forever Living? Bagi tahu je. Sebab Forever Living, misi dia nak melahirkan jutawan. Syarikat dia adalah syarikat yang kukuh. Produk dia adalah produk yang halal. Produk dia bukan produk beku. Produk dia digunakan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dan produk dia boleh repeat. Tu mahal tu. Produk dia ada kekuatan repeat. Sebab tu kita, kalau orang di luar, mereka akan ajar apa? Mereka akan ajar marketing dan mereka akan ajar closing. Okay? Mereka akan ajar marketing dan mereka ajar closing. Closing ni dia panggil sale. Okay? Lepas pada sale, kalau setengah syarikat, dia akan ada satu lagi, dia panggil servicing. Okay? Dia panggil service. Dia panggil service after sale. Dia panggil. Contoh kalau kita beli kereta Honda, kita beli kereta Honda, kita beli Kowe, kita beli Kuko. Kan? Dia lepas dia closing, dia ada satu lagi servicing. Biasa orang ajar sampai closing. Tapi ada setengah syarikat dia expand. Dia pergi kepada servicing.
untuk dia sambung dia punya legacy, untuk dia sambung dia punya kita kata hubungan dengan customer tadi tu. Dia pergi kepada servicing. Sebab tu kita beli Kowe kan, bayar 7 tahun, lepas tu dia ada servicing, dia jaga servis. Kita beli kita beli Kuko, kita beli kereta Honda contoh dia kan. Lepas tu dia ada servicing. Tapi Best Forever Living dia panggil apa? Dia panggil lepas kita buat marketing, kita punya branding, marketing tadi tu, dia pergi kepada close ataupun sale, dia pergi lepas tu kepada repeat sale. So repeat sale dia memerlukan satu ilmu. Okey? Kita tahu kan, untuk sale perlu ilmu tak? Untuk sale perlu ilmu tak? Tak dengar ni. Untuk sale perlu ilmu tak? Mana tu? Tak nampak tulis. Untuk sale perlu ilmu, betul? Untuk sale perlu ilmu. Untuk repeat sale perlukan ilmu. Untuk repeat sale tau. Dia perlukan ilmu. Untuk repeat sale itulah kita ada dalam Forever dipanggil follow up. Kita ada servicing. Kita ada customer care. Customer care bukan servicing. Di tempat lain dia servicing. Kita best servicing kita ada reputation. Nampak? Tempat lain dia servicing, dah habis dah cerita. Dia servicing habis. Tapi kita servicing, dia ada reputation. Dia ada belian seterusnya. Bahkan kita kena sentiasa sebut pada customer kita. Abang makan ni, isteri abang makan tak? Tanya. Tanyalah. Kan? Takkan abang je nasihat. Tanya dia kan. Abang makan kan? Okey tak? Okey Ustaz. Dia kata. Saya makan ni okey Ustaz. Terbaiklah Ustaz produk. Jadi kita cakap takkan abang sorak makan. Isteri abang tak makan. Anak abang tak makan. Mak ayah tak makan. Jadi nanti dia kata lah. Kata, tak ada duit lah. Dia kata. Situlah cara kita nak mula masuk. Leverage kan marketing plan kita. Kan? Leverage kan marketing plan kita. Dan bagi tahu dia, kalau mereka ni rasa mereka ni boleh beli daripada anda. Anda boleh, anda boleh set network anda sendiri. Sebab tu saya selalu pesan, dalam Forever, network kepada prospek adalah network kita. Network kepada prospek adalah network kita. Sebab tu jangan mati dekat pelanggan tu dah. Jangan. Tapi dia akan pergi. Network kepada prospek adalah network kita. Okay? Alright. Dan kelebihan kita kata the best product, the best dalam masalah produk kita adalah produk aloe vera. Aloe vera kita. Monopoli produk terbesar di dunia dan dia ada quality standard yang sangat hebat. Kan? Dia ada badan yang mengawal kualiti dia. Sebab tu dia ada kosher, dia ada kita kata Aloe Science Council, untuk kehalalan dia ada Ivanka. Nampak? Dia ada badan yang menjaga dia punya ni badan luar tau. Bukannya badan buat sendiri. Saya buat sendiri, saya bagi tahu produk saya bagus. Bukan. Dia pergi kepada badan tersebut, badan tu mengesahkan produk dia bagus. Okey? Madu pun sama. Okey? Produk kita terbaik kan. Madu kita nak tekan apa? Kalau kita nak tekan madu, tekanlah madu kita, madu daripada bunga yang ribuan jenis bunga. Tekan kat situ satu. Kalau kita beli madu biasa kan, contoh madu di luar, original tak ada masalah. Tapi kalaulah kita kata rumah kita tu, kawasan keliling tu hanya beberapa jenis bunga je, situ dia ambil. Kalau ada 10 lah. Sebab tu kalau tempat kita dia ada ribuan bunga. Ribuan spesies bunga. Dan tempat yang kita ambil madu ni sangat kurang hujan. Itu perkara yang kita tekan. Dan perbotolan dia perbotolan yang terbaik. Sebab tu kalau kita tengok dekat Universiti Malaysia Sarawak. Universiti Malaysia Sarawak, mereka punya kajian tentang bagaimana nak menjaga madu. Okey? Bagaimana nak menjaga madu. Universiti Malaysia Sarawak. Kan? Macam mana nak jaga madu. Sebab banyak orang claim madu mereka terbaik. Betul, madu terbaik. Tapi bila sampai kat tangan kita, macam mana dia punya kondisi? Itu soalan dia.
sampai kat tangan kita. Kita tak ada ilmu. Kita tak tahu ilmu. Kan? Jadi mereka punya kajian tentang bagaimana menjaga madu tu, dia punya rujukan dia ialah forever living. Rujukan dia ialah forever living. Maknanya kita punya tahap penjagaan tu daripada produk sampai ke mulut customer. Tip-top kita punya produk. Nampak? Yang itu mahal. Sebab tu orang tanya, kenapa kau buat forever living? Sebab forever living, dia menjaga kesegaran produk tadi daripada dituai sampai ke mulut kita. Dia jaga. Dia punya kesegaran tau. Bukan masalah asli tak asli. Asli tak asli? Aslilah dah. Ambil atas pokok aslilah. Takkan tak asli. Kan? Kecuali kalau dia memang buat tiruan enggak atas pokok. Kan? Dia ambil asli. Tetapi bagaimana penjagaan dia? Ilmu yang dia nak ada tu kan. Okey. Kita ada shifter dan plan marketing kita. Plan marketing kita best kerana dia adalah simple. Dia boleh diduplikasi, dia boleh ditiru oleh ramai orang. Kan? Bukan orang tertentu boleh tiru. Kan? Bahkan orang yang nak, mereka belajar, mereka boleh. Kan? Profitable. Dia menguntungkan. Ada tempat yang mana kita sebenarnya bila kita dah belajar marketing plan forever living, kita sebenarnya boleh kira, kita boleh bantu kawan-kawan kita. Ni cara jugalah, ni satu skill juga. Kita tanya pada kawan-kawan kita kan, buat bisnes apa? Alhamdulillah, buat bisnes ni, buat bisnes ni. Macam mana gaji semua? Kita boleh cakap kat dia. Aku boleh gunakan ilmu yang ada ni untuk kira kau punya ni bila kau capai sekian-sekian ni. Bila kau jadi jutawan, kau boleh buat. Sebab kita dah belajar dengan forever living. Nampak? Jadi kau kena buat sale banyak ni, contoh dia. Kita tanya dia marketing plan macam mana. Okey, kau kena buat sale banyak ni, kau kena konsisten selama ni, kau akan jadi jutawan. Kan? Dekat situ. Baru akan terbuka minda dia. Sebab dia orang nak. Tapi dia terbuku. Jadi kita cakap, kau nak jadi jutawan kan? Kau buat produk kau. Okey, produk kau macam mana? Kalau kau buat banyak ni, dia bagi berapa? Kita pun, okey, aku kirakan ni. Nampak? Banyak ni. Jadi, cara tu sebenarnya satu cara yang sangat halus. Okay? Bukan makhluk halus, cara halus, kita kata. Kau buat banyak ni, sale kau, sebanyak ni, ni keuntungan kau akan dapat sekian-sekian target kau. Bagi tahu kita punya pula apa tu. Macam tu kan. Alright, dan dia seronok. Forever, seronok. To best. Okay. Best forever living ialah dia punya founder. Best forever living ialah dia punya founder. Founder dia ialah nak lahirkan jutawan. Founder dia nak lahirkan jutawan. Founder dia memang sendiri telah pun jutawan, billion one, dan dia nak melahirkan jutawan. Dan dia telah buat suatu suatu konsep yang memang orang tak ganggu. Kan? Orang tak ganggu. Tahu? Ada konsep yang ganggu. Contoh dia, bila syarikat tersebut dikongsi oleh ramai orang. Nampak? Ada saham. Syarikat tu ada saham. Kita bekerja dengan syarikat tu. Kita jadi ejen bagi satu syarikat yang ada saham. Jadi, syarikat yang ada saham memang akan diganggu. Pelabur-pelabur yang akan tuntut akhir tahun keuntungan mereka. Kan? Jadi, kita yang bekerja, jadi hamba pelabur. Hamba kepada pelabur. Kan? Sebab tu forever living tidak disahamkan. Supaya apa? Segala keuntungan bukan bagi kat pelabur, tetapi bagi pada anda semua. Berapa orang yang ada dalam ni? 22 orang. Supaya tidak ada duit yang pergi ke tempat lain. Tak ada duit pergi kat bank pun. Tak ada duit pergi kat bank pun. Sebab tu forever dia tak ada. Dia hutang dengan bank tak ada. Semua dia beli cash. Dia tak ada duit keuntungan yang kita buat ni. Kan? Ada 22 orang dalam yang kita buat sale ni. Dia tak ada keuntungan dia pergi kat bank tak ada. Dia balikkan pada kita. Tu cara dia. Okay? Tu Dr. Rex dia punya pemikiran dia. Nampak? Ada tu pemikiran billion one. Kan? Okay? Alright. Unique forever living, kita boleh melancong. Melancong percuma. Siapa nak melancong percuma kat sini? Siapa nak melancong percuma kat sini? Tulis satu. Nak melancong. Tak nak, tak apa. Tak nak tiket bagi saya. Buat tiket bagi saya. Masya Allah. Melancong percuma. Dapat duit poket lagi .
Kan? Malam ni saya bawa saya punya dompet. Okey. Hari tu buat kelas tak bawa dompet. Ni bawa dompet. Kan? Tengok Forever Living. Yang pun tak nampak kad aku pula. Mana kad aku? Tak ada pula dah kad dia. Nak tunjuk korang ni. Mana kad US saya? Kad US. Kad US ni kena ada network kat US baru ada kad US. Macam ni. Macam ni kan? Ni. Ni kad US ni. Kad US. Kad US ni orang yang ada network kat US dia boleh dapat kad ni. Kad US. Okey? Jadi orang ada network kat US, syarikat nanti HQ dia akan tanya kau. Dia kata macam mana kita nak bayar kau? Sebenarnya mana-mana HQ pun kita kena, kalau kita ada network kat tempat lain ni, mana-mana tempat lah. Macam baru ni sebelum pandemik saya pergi kutip dia orang buat sale apa semua. Jadi pergi kutip kat sana. Kutip cash lah. Kan? Kita kutip cash sebab kita pun tak ada fikir kan masa tu nak dapat nak pasang bank apa semua kat sana. So kita pun tak terfikir masa tu pandemik nak berlaku. Saya duk fikir biarlah duit tu terkumpul kat sana. Kan? Terkumpul kat sana. So saya pergi sebab saya suka pergi setahun sekali, setahun 2 kali saya pergi. Lepas tu saya ambil lah duit tu. Pergi ke HQ, mana duit aku? Dia orang bagi. Dia orang jadi bank tukar simpan duit saya kat situ. Jadi okey. Lepas tu bila berlaku pandemik, kita kena belajar ilmu baru lah. Dekat situ saya tengok baru-baru ni kan Datuk Desmond dia tunjuk dia punya account bank dekat Filipina. Jadi situ lah Allahu Akbar, rupanya saya kena buka account dekat negara-negara yang kita buat forever. Kan? Jadi yang Kemboja punya saya pun dah hubungi dah pegawai CIMB. Dia pun dah bagi tahu macam mana cara nak buka. So tunggulah. Jadi dia orang masuk control dalam bank sana. Jadi kita boleh simpan. Nampak yang ni US punya. Network US, semua dia akan masuk. Dia tanya macam mana? Kita tak ada akaun sana. So dia kata kami bagi kad lah. Semua duit tu masuk dalam kad ni. Ni. Okay. Kad ni. Orang pergi Global Rally dia ada kad dia. Dia dapat kad dia sendiri sebab dia duduk belanja. Jadi kad tu untuk network US khusus. Siapa ada network kat US, HQ akan hantar kad tu untuk dia guna. Dia boleh guna kad tu tau. Saya beli Air Asia punya tiket semua gunalah kad ni. Nampak tak? Okay. Itu best Forever Living. Kita boleh set up mana-mana kita nak. Just belajar. Cari kad dia susah. 40 tahun. Tengok. Ni jutawan ni. CBM yang kita letak ni CBM ni bukannya nak cerita dia CBM je. Tapi nak bagi tahu bahawa dia jutawan. Cek saja dah jutawan dah. 374,000 tu kali dengan 4. Cuba kali dengan 4. Dah berapa lah? 1.2 juta. Tapi sekarang Kak Ju punya bukan 370. Baru ni je dah 700 lah. Kali dengan 4. Berapa? Dekat 3 juta lah. 2.8 juta lah. Tengok dia punya. Jadi mencipta jutawan. Jadi tiap-tiap tahun jadi jutawan. Tiap-tiap tahun adalah jutawan. Dalam Forever, kita ada satu konsep. Bila kita dapat sejuta yang pertama, ada orang dapat dalam masa 6 tahun. Ada orang dapat dalam masa 5 tahun. Okay? Untuk sejuta yang lebih cepat. Nampak? Dia boleh berlaku dengan lebih. Kita punya produk. Okay? Aloe vera kita. Dia kegunaan untuk badan kita kan, usus. Usus. Jadi bila dah sebut untuk usus, maknanya dia boleh digunakan oleh semua manusia. Kan? Ada manusia lahir tanpa usus? Tak ada kan? So semua manusia boleh jadi prospek kita. Ini produk sampai kat Jepun dia adalah
nombor satu. Orang tua kan, kadang kita takut kan orang tua minum macam-macam kan. Orang tua minum jadi macam-macam. Tak. Produk kita ni, nenek ni minum 30 tahun. Lebih dia minum produk kita. Dan dia minum, orang Jepun ni minum 2 liter satu hari. Dia bukan macam kita kan, pakai sudu. Kita minum pakai sudu. Ni kucing. Kucing lah pakai sudu. Kan? Tapi kita minum pakai sudu. Dia orang minum 2 liter. 2 liter. Masya Allah. Okey. Salur darah. Ada tak kita lahir tanpa salur darah? Tak ada kan? So best product untuk salur darah Arctic Sea. Okey? Best product untuk salur darah Arctic Sea. Lepas tu kita ada demo. Tunjuk demo kan. Dia tidaklah acidic sampai hancur habis lepas tu tanpa tinggal. Tak, tetapi dia ada proses. Dia boleh kita kata melakukan, kita kata hancurkan lemak-lemak yang melekat tu, kolesterol itu dengan cara yang selamat. Nampak? Ada tau orang jual minyak ikan kan, tapi rupanya benda tu sangat acidic. Tengok, kalau kita letak kabus tu kan, dia memang hancur terus zup je tu. Itu bahaya tu. Okey? Itu sangat bahaya. Okey? Sebab tu kita punya produk kan, dia letak dalam masa beberapa masa sikit dia hancur. Nampak? Maksud dia panggil asid dia tu selamat. Okay? Selamat untuk badan kita. Tengok, Forever adalah produk terbaik digunakan di Jepun. Top 1. Top 1. Kita tahu kan orang Jepun ni macam mana dia punya jaga dia. Macam mana dia orang punya jaga kualiti tu. Tapi produk US ni nombor 1 kat sana. Ni Ustaz Din. Sebab saya tak dapat melancong lagi. Dapat melancong pandemik selalu. Allah tak bagi lagi. Dapat melancong pandemik selalu. Ada sekali lah dapat yang pergi Bangkok tu kan. Itu pun kita kata saya punya manager. Manager belanja, kita dapat cabaran manager. Masa tu. Cabaran manager. Kan, manager belanja sebab kita baru nak belajar buat 5 cc masa tu. Dia bagi lah, dia suruh buat 60 cc kot dalam masa beberapa bulan dapat pergi. Tapi manager belanja lah tu. Dia pergi local trip, dia belanja kita. Nak bawa kita tengok. So, Ustaz, saya nak Ustaz tengok kata. Okey, ni madu kita. Ni carta best. Tengok. Jualan menaik tu kan. Jualan menaik. Yang best daripada carta ni ialah bila kita tengok jualan menaik kan, kita tepuk tangan. Jualan menaik kan. Yang best daripada carta menaik tu ialah dia balik pada FBO. Dia balik pada kita semua duit tu. Mana 70% daripada situ balik pada kita. Kalau syarikat lain dia naik. Tapi pekerja tak tahu dapat naik gaji, tak naik gaji. Kan, bonus sikit tapi yang kita memang 70% dia balik pada kita. Itu best. Okay? Itu carta dia saya suka tunjuk. Sebab dia ada rahsia dia. Rahsia dalam Forever, 70% kat situ dia balik yang pada kita tau. Dia masukkan dalam insentif CBM kita, dia masukkan dalam insentif F2D kita, dia masukkan dalam insentif Eagle Manager kita, dalam Global Rally kita, masuk. Lepas tu, dan income kita pun. Jadi bila syarikat dia tunjuk dia punya carta menaik, kita pun kena tunjuk carta kita menaik. Income kita kan. Kalau tak, syarikat punya carta naik, kita punya graf tak naik, tu maknanya ada tim lain sedang naik. Tim lain sedang naik. Okay? Faham-faham tu. So kita ada 3 konsep. 3 konsep yang sangat-sangat unik, membezakan kita dengan MLM yang lain. Ni semua kau dah belajar. Kau dah dengar dan kau dah training. Okay. So kenapa Forever the best? Sebab dia ada 3 konsep ni. Okay. Dia ada 3 konsep ni. Konsep ni dia tak dapat tempat lain tau. Dia tak dapat tempat lain. Sebab mana orang yang nakkan daripada bahan mentah dimiliki sendiri. Itu adalah satu orang yang memang betul-betul betul-betul kaya. Bahan mentah dimiliki sendiri hingga semua kita kata dari kilang semua, botol semua dimiliki sendiri. Satu owner. Kan? Makna orang tu memang betul-betul kaya. Nampak?
So dia dah cut segala kos untuk bagi kepada kita keuntungan. Sebab tu tak dapat di tempat lain. Konsep yang kedua, dia nak bagi untung yang lebih pada kita, dia tidak ada sistem point-point. Nampak? Tak ada sistem point kita. Dan dia nak bagi untung lebih lagi pada kita, dia tak ada sistem pairing. Nampak? Sistem pairing, sistem point. Itu semua adalah satu konsep untuk tarik duit. Menyebabkan kita tak dapat duit. Saya pernah orang buat SIM card, jual SIM card, saya pun jual SIM card. Dan pernah kan, jual SIM card, tak suka tu, tapi lah orang ajak-ajak. Tapi bila jual SIM card, dia kata, Ustaz, sepatutnya nak dapat duit ni Ustaz kena jual 20 orang. 20 orang. Kalau Ustaz tak sampai 20 orang, duit tu Ustaz tak dapat, dia kata. Duit yang orang tu bonus yang patutnya Ustaz dapat, Ustaz tak dapat, dia kata. Ustaz mesti 20 orang. Situ saya berhenti lah tu. Saya kata tak, sepatutnya kalau satu tu memang bonus untuk saya, kau kena bagi. Walaupun satu. Saya bukan kisah sangat dia punya duit tu banyak atau sedikit. Paling kurang dia tidak ada konsep yang mana konsep tu mengelirukan, konsep tu ada syubhah. Kau kena jual 20 orang baru bonus. Kalau tak, jangan sebut sebagai bonus. Jangan sebut sebagai bonus. Kan? Mana bonus daripada satu orang tu. Keuntungan daripada setiap orang tu. Dia kata kamu boleh dapat daripada setiap orang punya top up, kamu boleh dapat. Tapi dia kata kalau nak dapat setiap top up, kau kena banyak ni. Masa tu saya kena daftar berapa lah. Bukan 20 lah. 20 tu sikit sangat. Berapa ratus orang saya daftar. Saya kata tak. Yalah. Lepas tu saya tanya dia, aku nak gaji 8,000 buat ini macam mana? Buat SIM card ni. Dia kata, saya nak 8,000 sebulan. Nak buat gaji, nak buat SIM card ni, saya nak buat bisnes SIM card kamu ni, saya nak gaji 8,000 sebulan. Apa patut saya buat? Dia kata, dia pun tak tahu. Bela dia, nak jawab. Lepas tu dia pun tanya dia punya bos. Dia punya upline kot. Orang atas dia tanya, okey, untuk dapat gaji 8,000 sebulan, dia kata anta kena daftar 100 orang baru. 100 orang baru setiap bulan. Anta akan dapat gaji 8,000. Jadi, dia punya cakap tu tetap saya tak boleh percaya. Tetap saya tak boleh percaya. Sebab apa? Siapa sini nak tahu sebab apa saya tak percaya? Dia kata, Ustaz daftarkan 100 orang baru setiap bulan. Ustaz akan dapat gaji 8,000. Okey? Daftarkan top up tu. 100 orang, Ustaz daftarkan, Ustaz akan dibayar gaji 8,000. Saya tak percaya. Sebab apa? Siapa tahu kat sini? Siapa yang rasa boleh baca? Boleh baca kenapa? Tahu tak? Boleh agak tak? Kenapa saya tak percaya? Boleh agak? Ada siapa-siapa boleh agak sini? Ni ada siapa hantar ni, kajian madu lebah Unimas ni. Mirwan hantar, betul? Okey, sebab dia ialah, katalah 100 orang saya top up kan. Dia orang beli RM50. Okey? Biasalah orang nak top up RM50. Okey? Dia beli RM50, dia baru ada RM50 kali 100 berapa? RM50 kali 10, 500 kali 100 berapa? Baru ada 5,000. Maknanya syarikat sendiri baru dapat daripada kita 5,000. Macam mana dia nak bayar kita 8,000? Macam mana dia nak bayar kita 8,000? Dia sendiri baru dapat, kalau kita buat kira-kira lah, 100 orang tadi tu, dia beli RM50, RM50, baru syarikat dapat 5,000. Macam mana dia nak bayar kita 8,000? Sebab tu saya kata, saya tak percaya kau punya cakap. Kan? Kalau top up dia RM100 lah, katalah top up RM100. RM100, okey, kali dengan 100 orang, so ada 10,000. Mana saya dah bagi syarikat 10,000, dia nak bagi saya 8,000. 2,000 je dia punya. Mustahil. Sebab dia bukan pemilik telco. Dia adalah orang tengah. Mustahil. Jadi cara kira tu kita boleh belajar dengan Forever Living. Nampak? So gunakan. Mana lagi? Okey, yang lain tak ada apa dah. Itu yang kongsi. Yang best dalam Forever, kita boleh set apa yang kita nak. Apa yang kita nak dapat. Tengok
Ni unik lah Forever Living ni. Keunikan dia. Jualan ikut kumpulan. 2 bulan terkumpul untuk naik pangkat. Tempat lain sebulan. Kita 2 bulan. Yang ketiga, tidak ada sistem turun pangkat. Tak ada. Tu best. Yang keempat, tak ada pintas-pintas. Syarikat lain dia pintas, dia potong. Potong kita dengan orang bawah. Sebab apa? Orang bawah power, kau tak power, potong. Tapi Forever tak ada. Yang kelima, bonus ikut harga jual. Okay? Dan ada royalty bonus, tu best. Ada CBM, mana kita boleh set tau. Kita boleh set apa yang kita nak capai dalam Forever Living. Okay? So ni 5 langkah. Habislah. 5 langkah nak mula, kau dah belajar. So setakat tu, kan? Dan perkara yang saya best dalam Forever ialah kita boleh enjoy. Boleh enjoy. Maksudnya kita buat tu bukan dengan tekanan. Kita buat bukan dengan tekanan. Kita buat bila kita nak create, bila nak. Dan asal sebenarnya yang menyebabkan saya boleh terjebak buat Forever Living ni betul-betul ialah ibu saya yang sakit. Ibu saya yang sakit. Masa saya mengajar madrasah tu, bila ibu saya sakit, saya terpaksa minta cuti. Jadi kadang-kadang madrasah tak benarkan. Okey? Jadi saya perlukan satu bisnes yang boleh berniaga di mana-mana. Walaupun saya jaga ibu saya masih boleh mengawal bisnes saya. Saya masih boleh kembangkan bisnes saya. Nampak tak? So best tak Forever kalau macam tu? Kan? Kita boleh khidmat ibu kita untuk akhirat kita dan pintu syurga kita, dan masih lagi kita punya bisnes boleh expand, boleh berkembang. Okey, so setakat tu Tuan Manager Sufian. Semoga bermanfaat untuk anda, untuk saya dan anda semua. Okey, so jangan pening-pening, jangan sedih-sedih, jangan tertekan, kan? Buat, kan? Buat dengan kita rasa gembira, seronok, kan? Setiap orang ada dia punya perkembangan dia. Setiap orang ada perkembangan dia tau. Dia tak sama, kan? Jangan kita sama dengan orang. Tapi kita lawan dengan diri kita sendiri. Kalau bulan ni saya buat 5 sesi, bulan depan saya mesti lebih. Nampak tak? Okey? So setakat tu Tuan Manager Sufian minta maaf segala kekurangan. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Masya-Allah. Jazakallah khair Ustaz. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan yang siapa rasa best malam ni? Dah dapat tahu. Aduh, tak cakap lagi habis lah, best sangat. Dapat tahu bisnes yang best sangat malam ini. Kita best. Masya-Allah. Okey. Jadi kita baru orang cakap 5 hari bulan. Saya tengok slide Ustaz pun memang power. Kalau compare slide saya yang dulu-dulu yang aduh kan. Dia memang best lah. Dengar dia tunjuk lagi yang lain-lain tu, dia cakap wah ada lagi best ni sebenarnya. Itu baru buka bunga-bunga tau. Bunga-bunga, dia belum ranting, belum masuk akar lagi. Jadi insya-Allah nak minta Ustaz saya slide. Insya-Allah boleh. Okey, tak ada mustahil. Yang penting kena faham. Lagi-lagi kita dengar, lagi-lagi kita belajar masuk kelas, jadi kita boleh share ke orang lain. Okey, setakat ni alhamdulillah. Ada nak tanya best soalan apa ni orang cakap ya, nak lebih tahu macam apa ni berkenaan dengan syarikat Forever ni. Mungkin kita boleh tanya orang yang ada pengalaman syarikat ni. Kan kita cakap tajuk ni the best business. Nak tanya pasal bisnes Forever ni, tanya aje. Kalau ada kemuskilan, kekeliruan, kekaburan, boleh tanya. Selagi kita start mungkin boleh bagi masa 10 minit kot untuk tanya. Boleh buka mic dan terus tanya. Dia orang pandai kot. Semua dah faham. Okey tu. Kita boleh tanya tau. Best Forever ni kita boleh tanya sampai ke HQ, sampai ke US kita boleh tanya. Tu tahu tak? Tahu. Saya tanya macam mana saya nak daftarkan FBO dekat US. Saya mesej HQ. Mesej HQ US. Macam mana nak daftar? Dia kata dekat US tak ada macam Malaysia, dia tak ada center-center, dia semua online. So boleh. Macam ni India, kita boleh HQ ni kita kena baik dengan dia orang semua. Macam dulu kan Kemboja dia orang ada satu konsep, dia tak boleh dia FBO dia tak boleh daftar keluar.
Mana FBO Kemboja, dia tak boleh daftar keluar. Dia tak boleh daftar ke orang Malaysia. Jadi masa kita pergi, saya SV, saya pergi Kemboja. Saya duk tekan tu. Kita duk buka network. Sampailah dia orang terima. Sebab tu orang Kemboja dia boleh buka network keluar. Indonesia tak boleh lagi. Sebab apa? Dia orang punya HQ dengan FBO belum ada yang pergi sana tak nak fahamkan HQ. Okey? Sebab kan dia orang takut keterbukaan tu. Nampak? So kita lah CBM yang dah pergi. Kan? Pergi. Kalau tak boleh expand lah. Sebab tu ada dekat sini kan, network dia tanya, macam mana Ustaz nak daftar kat Endon? Susah kan? Nampak tak? Nampak susah nak daftar kat Endon. Terutama orang Kemboja, dia ada kawan kat Endon mengaji, nak daftar susah nak daftar kat Endon. Sebab dia orang tidak ada keterbukaan tu. Jadi kita CBM pergi. Kita boleh bagi cadangan dia orang untuk buka. Tak masalah. Kan? Badan kita dia cakap, Dr. Red kalau tahu ni, dia marah kau ni. Dr. Red dia tahu. Dia marah, kau tak faham konsep ni. Kau tak faham konsep ni. Diorang masih ada nafsi-nafsi Ustaz Mana? Diorang masih ada nafsi-nafsi kat sana Diorang dia tak open lagi. Dia tak open lagi. So, ada negara-negara macam tu. Jadi susah. Sebenarnya syarikat dia boleh dia bila dia terbuka tu dia akan boleh berkembang tau. Dia boleh laju. Sayanglah. Jadi masa saya mula masuk Kemboja tu, masa itulah tahun itulah sale Kemboja mula naik. Tapi masa pandemik ni dia orang buat cerita dia orang pula. Sabarlah tu. Dia buat cerita dia. Aduh. Okey. Satu soalan Ustaz, saya ada satu soalan. Okey, kalau kita nak daftar orang luar kan. Saya nak daftar orang dekat Arab Saudi, nak daftar orang dekat Bangladesh, ambil subtitle kan. Dia nak minta penerangan. Kita dekat Malaysia ni tak ada lagi speaker Bangla kan. Speaker yang bahasa lain. Yang kita ada Chinese, English, Malay. India, Tamil. Urdu tak ada lagi Urdu. Jadi kita terpaksa leverage lah, Spian. Kita boleh leveragekan dengan kita boleh search link-link YouTube Bangla kan. Tapi link-link dorang ni dah ada nombor telefon tau. Kita tak daftar lagi dorang. Sebab tu kita kena daftar dia dulu. Dia cakap okey, kaji dulu. Sebab cakap dia. Cakap dia kalau kau nak tahu kau kena daftar dulu, cakap dia. Daftar dulu. Rugi tau. Sebenarnya sebab dia orang hanya tengok kita sama bahasa so kita senang. Dia tak boleh berjaya pun macam tu. Dia akan berjaya bila dia sebenarnya banyak sudut untuk orang berjaya. Bukannya sebab kita sama bahasa lah senang. Tak ada, ramai je sama bahasa tak berjaya. Kan? Yang tak sama bahasa pun ramai berjaya. Kan macam siapa? Omar Farouk tu kan. Dia buat sale kat Malaysia. Jadi dia walaupun jauh daripada upline dia, dia boleh berkembang kat Malaysia. Kan? Jadi bukan masalah bahasa sebenarnya. Kan? Bukan masalah bahasa, tapi kita lah kena faham tu. Sebab tu kita kena daftar dulu, baru bagi link. Kalau tak, I don't know. Sebab dekat YouTube tu banyak sangat dia orang-orang yang luar negara tu, Pakistan ke apa, tapi tengok YouTube tu dah ada nombor telefon. Aduh, ini kalau tak ada, dia tanya orang tu, dia direct cakap dengan bahasa dia, dia join dengan tu lah. Tu macam mana teknik tu lah. Maknanya kita daftar dulu lah kan. Daftar dulu. Sebab tu kalau kita dapat kan, kita dapat satu peluang untuk kita leveragekan dengan bahasa ni. Ni memang menang lah kalau kita dapat. Kan? Contoh kan, saya pernah terfikir tau, macam mana kita nak buat, kita nak kuasai satu tempat, saya akan minta bantuan penterjemah. Nampak? So, penterjemah bagi pihak kita. Okay, settle. Ya kan? Betul Ustaz. Nampak? Request dengan HQ. Maknanya menterjemah bagi pihak kita. So nak buat video ke, nak buat okey lah.
Nampak tak? So kita menang kat situ. So marketing plan kita bagi, lepas tu orang tu terjemah, okey, so kita boleh guna dah video tu. Betul-betul. Itu adalah lebih baguslah. Banding kita bagi link-link video orang lain, lepas tu dia daftar dengan orang lain, rugi. Nampak tak? Situ cara tau. Memang betul dah tu. Last lah penterjemah pun join lah. Betul, memang betul. Memang betul. Kena cari orang pandai, kena cari orang Bangladesh ni yang pandai Melayu dia boleh terjemah kita punya YouTube, kita Betul? punya video tu kan. Masuk Itu sebenarnya cara kita leverage. Sebenarnya kita nak tangkap dia. Sebenarnya kita nak tangkap dia kan. Tapi kita katalah aku nak minta khidmat upah terjemah. Rasanya macam saya ada idea sudah lah. Cari Bangla dekat sini. Pandai Melayu. Upah terjemah. Upah dia masuk Zoom link, lepas tu record, lepas tu share kat dia. Buat GP dengan 3 konsep. Lepas tu baru bagi kita punya YouTube. Yes. Itu akan jadi leader kita, Beb. Penterjemah tu, bila dia tengok respon daripada orang sebangsa dia, dia akan join kita VIP ataupun 5 sisi dulu. Ya, ingatlah. Nampak tak? Betul-betul. Memang dah ni benda tu orang kata apa? Yang saya lah benda tu sebab bila kita berhadapan dengan cabaran luar memang macam tu. Kemboja dia pun sama. Tapi bagus je Kemboja ni saya dapat baik dengan dia punya manager HQ tu, Mr. Hun. Mr. Hun tu. Jadi bila saya baik dengan dia tu, kita boleh leverage lah. Kita nak suruh dia ajar FBO kita ilmu produk semua. Boleh lah. Kalau tak, nanti dia akan jadi gap tau. Susah. Dia akan jadi gap. Okey, Masya Allah. Tak ada lagi nak tanya soalan, dah cukup 10 minit ni. Ada tak nak tanya soalan? Buka soalan lagi, 2 minit. Tadi 38. Lagi ada 2 minit. Boleh persilakan. InsyaAllah. Ada nak tanya soalan? Jangan segan-segan, jangan malu. Kita nak berjaya untuk diri kita. Yang kita nak dapat ilmu, kita belajar tanya. Manager baru boleh tanya. Brian. Belajar cakap. Kadang-kadang soalan tu tak terlintas. Dia dah Belum terlintas. Okey, Brian tanya. Ada? Kalau tak ada, insya-Allah. Okey, Brian terus. Tak ada soalan. Tak ada soalan Amisap. Macam rasa komentar pula sama Ustaz Sufian. Allahu Akbar. Rasa apa? Tak apa. Aduh, jangan. InsyaAllah. Jangan. Sama-sama. Betul. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita tutuplah majlis kita, insya-Allah. Kita sebelum kita doa, kita ni dulu orang cakap, kita gambar lu kita doa, insya-Allah. Okey, boleh buka kamera yang lain-lain, insya-Allah. Ustaz boleh stop ni, sharing Ustaz, dia terkeluar Ustaz. Okey, tak WhatsApp, sorry. Okey, terkeluar semua gambar-gambar korang. Wah, kali ni ramai Masya-Allah. Okey, boleh. Buka kamera. 1 2 3, insya-Allah. Okey, doa dulu. Kita start lah doa, insya-Allah Ustaz. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin. Ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah,
ya Tuhan kami, sampaikan kami kepada keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah, tanamlah dalam hati kami kecintaan mencontohi orang-orang yang soleh. Ya Allah, kami berusaha di jalan perniagaan sebagai satu usaha kehambaan, berhubung dengan hamba-hamba-Mu ya Allah, agar kebaikan tersebar ya Allah. Ya Allah, sekiranya ahli-ahli agama tidak berhubung dengan orang yang selain mereka, maka agama tidak tersebar. Maka jadikan kami asbab agama tersebar. Ya Allah, akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikanlah ia keutamaan dalam diri kami. Jadikan kami tidak hanyut dengan perniagaan kami. Ya Allah, perniagaan ini asbab. Perniagaan ini hanyalah kehambaan. Hakikat yang memberi adalah Engkau ya Allah. Engkau yang memberi dan Engkau yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Ya Allah, jagalah diri kami daripada kemurkaan-Mu. Jagalah umat Nabi SAW daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah, umat pada hari ini di dalam keadaan zulumat, di dalam keadaan tidak huru-hara. Dalam keadaan huru-hara, hakikatnya Engkaulah yang mengetahui di mana tersembunyi kebaikan, maka berilah kepada kami dan umat. Ya Allah, himpunkan kami sebagai peniaga-peniaga yang benar bersama dengan para anbiya alaihissalatu wassalam, seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami, mudahkan kami untuk mencontohi para sahabat radhiyallahu taala berniaga. Ya Allah, palingkan hati kami daripada cinta dunia kepada cinta akhirat. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami kezuhudan terhadap dunia. Hakikat dunia tidak mendatangkan apa-apa manfaat, tetapi Engkaulah yang memberi segala-galanya ya Allah. Kau berikan kepada kami bukan hanya untuk kami, agar dapat kami bawa ke akhirat, agar dapat kami manfaatkan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami duta baginda Rasulullah SAW. Ya Allah, terimalah niat-niat kami, segala kekurangan kami tampunglah ya Allah. Segala kelemahan kami kuatkan ya Allah. Ya Allah, segala kegelinciran kami tetapkan kami. Bantulah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah, insyaAllah. Okay, mudah-mudahan semua doa kita malam ni, okay, untuk semua tim-tim kita dan tim semua kawan-kawan kita, satline kita doa mendoakan supaya semua berjaya dunia akhirat. Kita niat kita bersih, kita nak bantu lebih ramai orang. Okay. Jangan lupa settlekan masing-masing punya sisi. Okay, apa yang rancangan tuan bulan ini, target betul-betul buat sungguh-sungguh, insya-Allah. Semoga kita capai kita punya matlamat. Okay. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan kita semua berjaya dunia akhirat. Kita ya lulu ke Ustaz? Ya lulu. Yes, no limit. Boleh. Millennial. Okay, boleh buka semua. Boleh. Jangan. Kasih semangat. Kasih semangat. Boleh buka semua suara? Boleh. Sebelum tasbih kafarah tu, lagi slogan. 1, 2, 3. Yes. Yes. Go, no limit. Yes, no limit. Go, Glenn. Yes, no limit. Go, Glenn. Go. InsyaAllah. Assalamualaikum. Amin. Masuk Mira pula. Masya Allah. Terbaik Mira.